Bismillah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah taala sekalian, insya-Allah kita akan mulakan dengan ummul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin wa la haula wa la quwwata illa bika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Tuan-tuan puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas peluang yang masih lagi dapat beribadah kepada Allah Ta'ala pada hari ini dalam keadaan sehat sejahtera, ya, dalam keadaan Allah Ta'ala masih lagi bagi kudrat, ya, bagi lagi kemampuan untuk datang mengimarahkan masjid, mengimarahkan surau, mengimarahkan musalla, ya, mengimarahkan rumah-rumah Allah Ta'ala yang didirikan tak lain tak bukan untuk beribadah kepadanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita doa banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala apa saja amalan fardu yang kita istiqamah, ya, apa saja amalan sunat yang kita istiqamah, bukan kita saja yang lakukan, ya, bukan saja yang kita amalkan, ya, bukan kita saja yang kekalkan sampailah ke akhir hayat kita. Kita hendak kalau boleh, ya, kita nak pastikan juga, ya, anak cucu kita pastikan juga keturunan kita, ya, menjaga solat, ya, seperti mana kita berusaha menjaga solat, insya-Allah, ya. Kalau terlewat cepat dicopek-copek kan, ya, kalau dah terlajak cepat-cepat qada, ya, contohnya lah. Itu semua tanda-tanda sebenarnya, itu sebenarnya tanda-tanda ada semangat nak menjaga solat, ya. Lebih-lebih lagi kalau dapat solat berjemaah di masjid dan di surau, seperti mana kita harapkan kita dapat istiqamah melaksanakan ibadah tersebut sampai mati. Begitu jugalah harap-harapnya anak cucu kita pun sama juga, ya, meneruskan legasi, meneruskan amalan, ya, meneruskan ibadat, ya, di rumah Allah Subhanahu Wa Taala secara berjemaah, insya-Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya mulakan kuliah takmir kita lah untuk bulan 10 ni, untuk kali yang ketiga, ya, seperti mana sebelum-sebelum ini, saya nak kongsikan dua perkara lah, ya. Saya nak kongsikan dua perkara. Pertama sekali, saya mohon maaf sangat-sangat, ya, atas hari tu Haji Fakhrul Aziz ada maklumkan, ya, kalau boleh nak tukar dengan 21 hari bulan, ya. Tak tahulah apa yang busy sangat, apa yang lotih warna, lupa nak message, terus terlalap, minta kuliah subuh, memang tak ada arah lah. Memang tak ada arah lah, ya, masya-Allah tabarakallah, langsung jam tu je lah. Minta maaf sangat-sangat, ya, minta maaf lah kalau kau tuan-tuan dah ready untuk 21 hari bulan. Kemudian maka kita alihkan pada hari ini. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi saya cakap berkenaan dengan solat, ya, saya bercakap dengan solat, dan sebelum-sebelum ni pada kuliah yang 2 minggu lepas dan mungkin pada hujung bulan lepas juga, saya sebutkan tentang bukan wajib, cuma saya memohonlah dia sebaik tuan-tuan perempuan untuk orang kata rekodkan nama, betul, ya, tuliskan nama dalam buku kehadiran. Ini bukan nak tunjuk sangat, bukan nak riak lah, bukan nak riak datang solat jemaah tu, tidak. Sebagai nak membuktikan alhamdulillah masjid ni berjalan program, ya, solat berjemaah, ramai orang datang. Baik, sekarang ni isunya yang saya nak bawakan sebelum kita mulakan bacaan Al-Quran kita pada surah Ibrahim, ya, alaihim wa ala nabiyina salatu wassalam. Baru-baru ni kami guru-guru takmir, saya tak pastilah kalau guru-guru takmir lain, ya, selain daripada saya untuk masjid ni berkongsi fakta ni dengan tuan-tuan perempuan, ya. Baru-baru ni kami ada menghadirilah kursus khas untuk guru takmir dan juga guru-guru kafar. Dia ada latihan kan, ikutkan, ya, dia ada latihan untuk kita latih anak muda, ya, untuk latih anak muda berkenaan dengan solat, kalau boleh faham surah Al-Fatihah dan banyak lagi lah. Bahasa mudahnya, kami guru takmir belajar modul untuk ajar orang lain pula. Bukan nak bincang bab tu, ya. Permulaan kursus itu, ya, penceramah ialah penasihat
kepada siapa nama ni? Penasihat agama. Ya, penasihat agama kepada Menteri Besar Negeri Sembilan. Ya, masya-Allah tabarakallah. Dan dikongsikan satu dapatan. Saya yakin dapatan ni tak, kalau disimpan pun apa gunanya. Kita belajar, kita buat research, buat kajian ni sebab nak ambil pengajaran. Pada tahun 2019 tuan-tuan, saya tak tahulah kalau ada 2020, 2021, 2022, tak tahulah ada kajian ke tidak. Pada tahun 2019 satu kajian dibuat terhadap anak-anak muda kita lah, ya, anak-anak kita yang berada di sekolah menengah. Buat kajian dekat budak-budak, buat kajian dekat bagi tanya soalan kepada anak-anak supaya anak-anak tu, budak-budak akan lurus kan, budak-budak akan lurus, dia akan cerita sekali mak bapak dia sekali, dia akan ceritakan tentang mak bapak dia sekali. Soalan dia senang saja, kau semayang ke tidak? Dah tanya pada budak tu, engkau semayang ke tak semayang? Dah tanya budak tu, tanya pula, ayah kau semayang ke tak semayang? Mak kau semayang ke tak semayang? Adik-beradik kau semayang ke tak semayang? Faham tak? Tanya budak, tanya seorang je. Meleret-leret. Meleret-leret. Paling tidak dia akan efek kepada bapak dia, akan efek kepada mak dia. Kalau nak cerita kakak dia ke, nak cerita abang dia, alhamdulillah lah, dapatlah maklumat lebih sikit. Dan masya-Allah tabarakallah, ni tahun 2019 ya. Saya kata tadi tu, tahun 2020, 21, 22 tak tahu lagi. Pada tahun 2019 didapati, ini secara rawak lah, yang dipilih-pilih sekumpulan orang tertentu. Boleh dikatakan ya, boleh dikatakan orang yang menjaga, ni Negeri Sembilan saja, bukan negeri lain, yang mendirikan solat 5 waktu sehari semalam 32% saja tuan-tuan. Ya, 32% sahaja. Tak sampai 50%. 32% sahaja. Masya-Allah tabarakallah. Ya. Ini yang solat 5 waktu. Ini tak cakap solat jemaah ke tidak ni. Ni tak tanya lagi Masjid Surau tu saya kata tadi tu berkenaan dengan tulis nama tu, tak apalah. Itu next time kita boleh bincang lain. Ya, tuan-tuan dah tulis pun alhamdulillah, dah pas-pas buku dah tu. Tapi sekarang ni isu dia semayang ke tak semayang? Kalau kau tak datang masjid pun, tak datang surau pun, kat rumah kau semayang tak? Tu dia punya isu dia tu. 32% sahaja semayang 5 waktu sehari semalam. Maknanya baki berapa tak semayang ni tuan-tuan, ataupun tak cukup semayang ni? 68. 100 terak 32, 68% lah. 68% tak semayang, ataupun semayang tak lengkap. Okey, tang mana semayang tak lengkap tu? Tang mana semayang tak lengkap? Daripada 68%, saya baca ni kajian orang ni, bukan saya yang cek pun ya. Kajian orang lain yang tolong buatkan. Orang yang semayang sekali saja sehari, tak tahulah semayang apa yang dia pilih. Semayang sekali sahaja sehari 18%. Daripada 68 tadi tu 18%. Orang yang semayang 2 kali sahaja, 2 kali sahaja sehari semalam, ya, 30%. Ni paling ramai. Daripada 68 tadi tu 30%. Dia semayang 2 kali saja. 3 kali sehari semalam, boleh pilih-pilih juga ya, 3 kali sehari semalam 10%. 10%. Yang sembahyang 4 kali, 1 tak semayang pula dah. 4 waktu dia solat, 1 dia tak semayang, ya, 10%. 10%. Dia banyak lagi ni, banyak lagi fakta-fakta yang lain. Saya nak share sikit je, tak banyak pun. Apakah solat fardu yang sering diabaikan? Saya yakin jawapan paling famous ialah subuh. Standard tu. Jawapan paling famous mesti subuh. Antara semayang fardu yang paling, ya, okey, betul, memang tepat sekali. Semayang subuh 38 ke 8? Allah, kocik warna pula nombor ni kan. 38 lah. Ya, 38% semayang subuh tinggal. Ya, 38%. Sembahyang kedua paling banyak tinggal agak-agak sembahyang apa tuan-tuan? Apa dia? Asar? Bukan. Tuan-tuan ni kantoi juga, sama macam kita orang guru takmir juga gitu. Kan? Standard orang ingat sembahyang asar, sembahyang isyak. Sembahyang isyak. Apa agak perangai tu? Apa cerita sembahyang isyak ni? Dia sembahyang maghrib, dia makan, ngantuklah, tidur dulu. Memang terlangsung. Ya, memang terlangsung lah. Memang terlajak lah, tak ada arah lah, ya. Bukan terlajak lagi, terlajak subuh. terlajak isyak, tak sampai dah. Padahal punya panjang waktu tu,
kan, antara masuk waktu isyak sampai ke subuh tu, masya-Allah tabarakallah. Tapi itulah dia sikit sebanyak ya, antara alasan, antara sebab, hasil dapatan ya. Ini cek baru berapa sekolah ni tuan-tuan. Ya, baru beberapa sekolah. Saya yakin rasa tak sampai sini kot kajian ni. Ya, saya yakin haji-haji ni tak dapat soalan tu, tak ada orang datang. Saya ni daripada Jabatan Agama nak tanya, semayang tak? Saya rasa tak ada orang tanya gitu. Agak-agak kalau dapat buat lah seluruh Negeri Sembilan, berapa nombor tu agak tu. Ya, harap-harap lebih baik lah. Ya, harap-harap lebih baik. Ala kulli hal, mudah-mudahan ya, saya sendiri mengingatkan diri saya dan tuan-tuan puan semua, sama-samalah kita beringat, kalau boleh kita dan anak cucu kita sama-sama istiqamah dalam bab menjaga solat, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Okey, itulah dia sikit sebanyak mukadimah tuan-tuan puan ya. Okey, makanya pada malam ni insyaallah taala kita nak sambung bacaan kita pada surah Ibrahim alaihi salatu wassalam, pada penghujung juzuk yang ke-13. Allahumma salli ala Muhammad. Pada penghujung juzuk yang ke-13, yang mana last kali hari itu ialah kita baca pada ayat nombor 9 ya, ayat yang sangat panjang. Alam ya'tikum naba'ul ladzina min qablikum ya, ila akhiril ayah. Baik, makanya pada malam ni biiznillah taala kita nak sambung bacaan kita pada ayat nombor 10. Ya, kita nak sambung bacaan kita pada ayat nombor 10 insya-Allah taala. Jadi macam biasalah ya, ni ayat baru, kita akan tengok pada tajwid dan waqaf ibtida terlebih dahulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk ayat nombor 10. Qalat rusuluhum afillahi syakkun fatiris samawati wal ard. Berhenti dekat wal ard. Teruskan. Yad'ukum liyaghfira lakum. Dengung ya, dengung sebab mim bertemu dengan mim yang kedua tu ada sabdu. Sama ada kita nak panggil wajibul ghunnah pun boleh, ataupun nama lebih tepat dia idgham mislain ya, idgham mislain. Ya liyaghfira lakum min dzunubikum. Berhenti pada dzunubikum. Sila waqaf, sila berhenti pada dzunubikum. Teruskan saja, tak ada masalah ya, tak usah risau nak ulang balik. Teruskan saja. Wa yu'akh, jangan baca wa yuwa pula. Ya, walaupun dia tulis waw kat situ, atas dia ada huruf hamzah, itu hamzah berumahkan waw. Wa yu'akhirakum ila empat harakat. Kita mengamalkan bacaan 4 harakat, dan nama hukum ulama bagi nama kat sini ialah mad jaiz munfasil. Sebab ila, alif pada ila jumpa hamzah ajal. Ya, alif pada ila satu perkataan, jumpa hamzah pada perkataan ajalin, itu perkataan yang kedua pula. Maka mad jaiz. Kita amalkan 4 harakat tadi. Ila ajalim, tanwin jumpa mim idgham ma'al ghunnah. Musamma tu wajibul ghunnah. Baik, musamma ni walaupun dia tulis ya tak ada titik, ini sebenarnya alif, maka nama hukum dia mad iwad. Tuan-tuan tak boleh baca ustaz dia tulis ya ustaz, kita kena baca musammai, tak betul, sangat-sangat salah, tak ada bacaan tersebut ya, dia musamma. Baik, kita teruskan. Sambung pada qalu 4 harakat lagi, mad jaiz lagi sekali. In antum tu ikhfa hakiki, antum illa basyarum mithluna. Berhenti saja pada mithluna, tak apalah ya. Basyarun tanwin jumpa mim idgham ma'al ghunnah, basyarum mithluna. Waqaf. Teruskan. Turiduna an tasudduna amma kana ya'budu abauna. Baik, kita berhenti pada abauna. Kita berhenti pada abauna. Sekarang ni saya nak mengingatkan satu perkara yang saya perasan ya, bila kita tengok pada bahagian tadarus ya, talaqi al-Quran, oleh kerana kat sini ada alif, patutnya senang aja, 2 rakaat. Tapi ada orang yang terlajak ya, daripada 3 alif dekat sini, dia diskaun satu. Ada satu tu dia tak baca panjang. Contohnya macam ni. Ini antara kesilapan yang biasa berlaku. Tasudduna ammakana, itu biasa. Ammakana, padahal amma ada
ada alif, maka kena baca amma kana. Dua harakat, dua harakat. Hati-hati ya. Jangan terbaca laju, maka kita terkurangkan. Baik, amma kana ya'budu abauna, berhenti. Baik. Fa'tuna bisultanim mubin. Kalau diikutkan, saya kena jujurlah ya, nak ambil daripada awal ni memang panjang gila, panjang sangat-sangat. Kalau baca fa'tuna bisultanim mubin, maksudnya ialah datangkanlah kepada kami dengan dalil yang nyata, dengan hujah yang terang. Ya, ini cabaran orang kafir kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memandangkan dia cuma kata fa'tuna bisultanim mubin, tak apalah, kita raikan bacaan tersebut, kita baca saja. Datangkan kepada kami bukti yang terang. Dia jangan baca fa'tina bi'azabin alim, contoh. Datangkan kepada kami azab yang pedih. Oh, na'udzubillah, jangan baca gitu. Yang itu memang elak sungguh-sungguhnya. Kalau setakat macam ni, fa'tuna bisultanim mubin, walaupun ni ucapan orang kafir minta dalil, tak apa, tak ada masalah. Kita pun belajar juga, kita pun ikut dalil juga. Okey, baik. Jadi itu sajalah sikit sebanyak keterangan pada ayat 10 surah Ibrahim. Jadi insya-Allah kita akan baca sama-samalah biiznillah taala. Ready tuan-tuannya? Mulakan dengan bismillah. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat rusuluhum afillahi syakkun fatiris samawati wal ard yad'ukum liyaghfira lakum min dhunubikum wa yuakhirakum ila ajalin musamma. Qalu in antum illa basharum mithluna turiduna an tasudduna amma kana ya'budu abauna fa'tuna bisultanim mubin. Alhamdulillah, selesai bacaan kita pada ayat 10 daripada surah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Baik, ya, kita tengok dari sudut terjemahan sebelum kita keluarkan beberapa perkataan, ya, beberapa isu, beberapa hal yang boleh dibahaskan yang telah dikongsikan, dihuraikan oleh para ulama tafsir insya-Allah taala. Baik, untuk ayat yang ke-10, qalat rusuluhum, maka berkatalah rasul-rasul mereka. Ya, bertanyalah ataupun berkatalah rasul-rasul dalam kalangan mereka. Afillahi syakkun. Itu sebenarnya satu soalan. Afillahi syakkun. Adakah patut berlakunya sebarang keraguan? Adakah patut wujudnya sebarang keraguan terhadap Allah Subhanahu wa taala? Fatiris samawati wal ard. Allah taala itu adalah fatir. Dalam Quran terjemahan dekat tangan saya, fatir membawa maksud pencipta. Allah Ta'ala adalah pencipta langit dan langit-langit dan bumi. Yad'ukum, Allah Ta'ala memanggil kamu, menyeru kamu, merayu kepada kamu. Ya, liyaghfira lakum, supaya Allah Ta'ala panggil kamu, supaya kamu dekat dengan dia. Liyaghfira lakum, supaya Allah Ta'ala mengampunkan untuk kamu min dhunubikum, segala dosa-dosa kesalahan kamu. Wa yuakhirakum, dan Allah Ta'ala menangguhkan, ya, Allah Ta'ala menangguhkan seksaan ila ajalim musamma, sehinggalah satu tempoh yang telah ditetapkan, ya, sehingga satu tempoh yang telah ditetapkan. Qalu, maka jawab. Dalam ayat ini kita potong dua. Bahagian pertama tadi sampai musamma tadi adalah ucapan para nabi, para utusan Allah Ta'ala. Bermula daripada potongan yang kedua, qalu in antum, ini ucapan orang kafir. Qalu, maka berkatalah orang-orang yang kafir, in antum illa basharum mithluna, kamu ni bukan orang lain, kamu hanyalah manusia seperti mana kami dua. Ya, basharun adalah manusia.
Turiduna, kamu sebenarnya mahu, antasudduna, untuk menghalang kami, amma kana ya'budu abauna, kamu sebenarnya nak halang kami menyembah, ya, sembahan-sembahan yang dulu mak bapak kami pernah sembah. Fa'tuna bisultanim mubin, oleh itu bawakanlah kepada kami satu bukti yang nyata. Masya-Allah, tabarakallah. Itu sebanyak terjemahan untuk ayat nombor 10. Baik, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Taala sekalian, berkenaan dengan ayat ini, ada beberapa perkara yang kita boleh kongsikanlah. Ayat ni zahir, ya, ayat ini jelas hukum dia. Kalau diikutkan, kita baca sekali lalu, kita boleh dapat gambaran, ya. Tapi ada beberapa perkataan yang sangat menarik dekat sini. Antaranya, pertama-tama sekali yang kita nak bahaskan, yang kita nak kongsikan ialah fatir. Ya, perkataan fatir. Macam saya cakap tadi, Quran terjemahan yang dekat tangan saya ni, dia kata pencipta. Kalau Quran kat depan ni, betul, pencipta juga. Ya, pencipta juga. Kalau nak betul-betul faham perkataan fatir, saya bawakan kepada tuan-tuan, ini bukan hadis ini bukan hadis. Ini ialah kalam sahabah. Ya, ucapan sahabat. Ya, ataupun sebagian ulama panggil asar. Ya, sebagian ulama dipanggil sebagai asar. Baik. Seorang sahabat yang sangat mulia, banyak kali kita sebut nama dia sebagai ulama tafsir, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma wa ardahuma. Ayah dia pun Islam, dia pun Islam juga. Masya-Allah, tabarakallah. Abdullah bin Abbas dia kata, saya translate. Aku tak pernah faham maksud fatir. Aku baca Quran, ya, ambil wahyu daripada Nabi. Nabi bacakan Quran, dapat wahyu, Nabi bacakan kepada kami dengar dan kami hafal. Aku tak pernah faham maksud fatir. Sampailah satu hari aku dengar dua orang lelaki bergaduh. Aku dengar dua orang lelaki, orang Islam, berebut. Ada yang kata dua orang lelaki ni orang Badui, orang, bahasa mudahnya orang Hulu lah. Orang kampung, orang Hulu, ya. Baik. Dua orang sahabat yang Muslim ini, mereka bergaduh tentang merebut satu perigi, satu mata air, satu perigi. Setiap orang, dua-dua ni bergaduh, dia kata apa? Ana fatiru hazal bi'ri, ana fatartuha. Ya, ni orang-orang Arab Badui ni, dia kata ana fatir hadzal bi'r, aku adalah fatir kepada perigi ni tadi. Maka start daripada situ, Abdullah bin Abbas dia kata, oh, faham dah. Apa maksud fatir? Asalnya, kalau ikut kes orang Arab Badui ni tadi, tempat tu asalnya tak ada air. Tak ada air. Korek, puk, kena air. Kan? Kena ada aliran air kat bawah tu, pandai-pandailah dia bubuh, dia silinder tu ke apa benda ke, dia korek macam mana ke, buat dinding macam mana ke, air pun bertakung. Asalnya tempat tu tak ada air. Apa maksudnya tu, tuan-tuan? Fatir ialah menciptakan daripada tidak ada. Fatir ialah menciptakan daripada tidak ada. Perkataan cipta banyak. Saya ingat saya pernah kongsikan sebelum ni. Bahkan tak salah saya sebelum surah Nabi Yusuf hari itu lagi. Ya, perkataan mencipta ni terlalu banyak. Kita cuba ringkaskan sikitlah. Antara perkataan yang unik jugalah dalam bab penciptaan. Hari ini kita sebut fatir. Saya tambahkan satu saja walaupun tak ada dalam ayat ini. Okay, fatir adalah cipta daripada tak ada langsung. Fatir. Yang kedua, dia ada mungkin 4 atau 5 lagi kot. Saya bawa 2 cukup lah kot. Satu lagi adalah badi'. Okey, badi'us samawati wal ard. Badi' ni maksudnya adalah, ya, design yang dia cipta tu tak pernah dicipta sebelumnya. Ya, Allah Taala menciptakan satu-satu makhluk yang baru ni tak ikut makhluk yang dulu. Makhluk yang baru tidak ikut makhluk yang dulu. Maknanya, kalau saya bagi contoh, waktu first time Allah Ta'ala cipta Nabi Allah Adam alaihi salam, ada tak manusia yang bernama manusia dalam tu? Tak ada. Adakah manusia ikut design iblis, ikut design jin, ikut design malaikat? Tak ada. Oh, kalau ikut design malaikat, handsome kita, tuan-tuan. Orang perempuan memang lawa, orang lelaki memang handsome. Kalau ikut design malaikat, putih yang muka. Orang kata apa?
Orang Melayu kata apa? Dahi licin. Dahi licin. Tu deh. Ya, dahi licin, ya, smart, manjang. Tak ada. Dia lain. Oleh kerana kita ni ciptakan daripada tanah. Tanah ada warna merah, merah lah kulit kita. Ya, tanah ada warna coklat, coklat lah. Tanah ada laterit, memang muka macam tanah laterit pun. Ya, masya-Allah, tabarakallah. Ya, ala kulli hal dia macam tu. Jadi Allah Taala time sewaktu dia mencipta Nabi Adam alaihi salam badi'. Maksudnya ciptaan yang baru, tak ada design sebelum dia. Tapi kalau ada design lain, macam contoh saya ikut mak ayah saya, tuan-tuan perempuan ikut mak ayah tuan-tuan, itu tak panggil badi' lagi lah. Ya, itu dah jadi ja'il ataupun khaliq. Ya, ja'il ataupun khaliq. Tak apa, itu semuanya adalah hak penciptaan milik Allah Subhanahu wa taala. Itu semua kerja Tuhan. Ya, kita terangkan secara ringkas sahaja. Okey, itu berkenaan dengan fatir. Sambung. Fatiris samawati wal ard. Allah Taala yang mencipta langit, mencipta bumi daripada langsung tak ada apa-apa. Ya, memang langsung tak ada apa-apa. Yad'ukum. Sekarang setelah Allah Taala sebagai pencipta langit, pencipta bumi, antara kerja Allah Taala yang selalu berlaku dan pasti akan berlaku sampai hari kiamat. Tuan-tuan, sampai hari kiamat ialah yad'ukum liyaghfira lakum. Allah Ta'ala sentiasa memanggil kita supaya Allah Ta'ala mengampunkan segala dosa kita. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, ada orang yang lurus bendul. Dia kata, mana Tuhan tak panggil aku, tak dengar pun suara Tuhan. Payahlah orang macam ni. Ya, dia bajet-bajet, dia tidur, kaki pun tak basuh, wuduk apatah lagi. Ya, semayang main bongkah, ya, tiba-tiba nak bajet-bajet dah dapat mimpi jadi orang soleh. Oh, tak dapat gitu. Allah Ta'ala bagi tanda terlalu banyak, dan antaranya yang kita pernah kongsikan dulu adalah satu kisah berkenaan dengan Nabi Allah Nabi Allah Daud ke Nabi Musa, tak ingat dah. Ya, Nabi Allah Daud kalau tak salah. Ya, Nabi Allah Daud alaihi salam. Apa petanda Allah Ta'ala panggil supaya bertakwa, tuan-tuan? Ya, apa petanda Allah Ta'ala panggil kita supaya kita bertaubat? Apa dia? Uban. Ya, uban, sakit lutut, sakit pinggang, ya, slip disc, kan. Waktu muda-muda boleh angkat boreh macam-macam, kan. Angkat boreh, angkat tongges. Oh, memang gagah lah nampak, Tengok-tengok kerak sikit. Allahu akbar. Tu ada tanda-tanda nama itu. Tu asal disebutkan osteoporosis. Minumlah susu dia sekarang ni, boleh, tak ada masalah kalau setakat nak tambah kekuatan. Tapi hakikatnya akan sampai satu masa Allah Taala bagi itu sebagai tanda. Saya cakap terus terang lah, tak nak khabar tuan-tuan lah. Saya petang tadi sebelum datang sini, singgah ajak rumah mak lah, rumah ibu. Saya panggil ibu, kan, panggil juga berak kejap. Tak tahu tiba-tiba pula lah ibu saya cakap, kan, Muhammad, dah banyak uban. Asah pula. Banyak uban sekarang time ni baru dia nampak. La ilaha illallah. Asah tua saya ni. Ya, terasa tu, tuan-tuan. Ya, terasa balik ni kan kena beli fair and lovely lah, yang nampak muda balik, insya-Allah taala. Ala kulli hal, memang setiap orang akan sampai satu masa. Rambut dah putih lah, janggut dah putih, macam-macam, yang sakit lutut dah deh. Dia itu semua petanda Allah Taala panggil supaya bertaubat. Ya. Jangan tunggu mimpi. Jangan tunggu mimpi konon-konon bajet-bajet nak jumpa Nabi. Sabar dulu, itu hadiah daripada Allah Ta'ala. Kalau dapat, alhamdulillah. Kalau tak dapat, Allah Ta'ala bagi tanda macam-macam. Mata dah kabur, kan? Mata dah kabur. Siapa yang boleh? Contoh, macam saya bagi contoh saya lagi lah. Saya bagi contoh, tuan-tuan marah pula kan. Saya bagi contoh saya, terus terang kan ni. Saya berdiri kat sini, signboard apa tu, warna hijau tu, bilik mesyuarat ke tu, dah nampak berair dah. Tak bohong, tuan-tuan. Saya tak bohong ni. Ni dengan penuh keinsafan khabarnya. Ya, masuk dalam YouTube kejap lagi. Ya. Bilik mesyuarat, insya-Allah saya tahu tulisan bilik mesyuarat sebab lalu tadi situ tadi kan. Daripada sini nampak berair tu. Apa makna itu? Allah Taala dah tarik nikmat mata sikit. Jangan buta sudah. Ya. Masya-Allah, tabarakallah. Jadi kena hati-hatilah, ya, sentiasa beringat. Dan itu tanda-tanda yang kita pernah sebut dahulu berkenaan dengan peringatan Allah Taala secara senyap. Dan ada beberapa ayat Quran. Sorry tuan-tuannya, saya bawakan beberapa ayat Quran tambahan
yang Allah Ta'ala berfirman, memang Allah Ta'ala panggil kita. Ada dalam hadis, ada dalam Quran, dan ada juga dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya sebut surah saja. Ya, kalau tuan-tuan puan boleh kita tengok sekali lalu saja. Saya tak akan baca panjang-panjang lah. Antaranya adalah saya cuba ikut turutan ya. Saya cuba ikut turutan. Antaranya adalah surah Ali Imran. Yang ini ayat yang sangat famous. Surah Ali Imran ayat nombor 67. Ya, surah Ali Imran bukan ayat 67, muka surat 67 ayat 133. Ya, ayat 133. Senang nak cari, ayat paling atas. Ya, ayat paling atas. Allah Taala panggil apa? Wasari'u, wahai kamu semua bercepat-cepatlah, berlumba-lumbalah ila maghfiratim mir rabbikum, mengejar ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Lepas Allah Ta'ala ampunkan kamu, Allah Ta'ala bagi syurga. Wa jannatin. Ya, minta taubat dengan Allah Ta'ala dalam dunia ni, Allah Ta'ala ampunkan dosa. Harap-harap bila bangkit pada kiamat nanti tak ada dosa dah. Senang cerita, tak ada dosa, senang. Maka akan masuk syurga insya-Allah Ta'ala. Itu ayat 133. Saya sebut sekali lalu saja. Okey, so antara surah yang lain. Ya, antara surah yang lain, tuan-tuan puan boleh buka muka surat 464. Allahumma salli ala Muhammad. Ini kalau diikutkan awal juzuk 24 juga ni. Ya, muka surat 464, ayat dia masya-Allah tabarakallah. Ayat ni tengah-tengah muka surat, bawah sikit. Ayat nombor 53 tuan-tuan. Muka surat 464 surah Az-Zumar. Surah Az-Zumar ayat nombor 53. Tuan-tuan tengok tengah-tengah baris tu, bawah dia. Qul ya ibadi. Qul ya ibadi, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada semua para pendakwah, termasuk saya lah yang pegang mic sekarang ni, ya. Wahai hamba-hambaku allazina asrafu ala anfusihim, yang telah melakukan dosa melampaui batas. Allah Ta'ala kata jangan buat maksiat, dia buat maksiat. Allah Ta'ala kata jangan minum arak, dia minum arak. Allah Ta'ala kata jangan tinggal solat, dia tinggal solat. Dan banyak lagi lah dosa-dosa lain. Allah Ta'ala pesan apa? La taqnatu mir rahmatillah. Ya, janganlah putus asa daripada rahmat Allah Ta'ala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah Ta'ala itu maha mengampunkan dosa semuanya sekali. Macam saya pernah sebut sebelum ni, termasuk syirik kalau taubat sebelum mati. Termasuk dosa syirik, termasuk dosa murtad, termasuk dosa kafir, termasuk dosa munafik. Kalau sebelum meninggal sempat bertaubat, Allah Ta'ala confirm terima, insya-Allah. Yakin kepada Allah Ta'ala, sangka baik kepada Allah Ta'ala. Baik. Sikit lagi ya, Isyak dah nak masuk dah tu. 1 minit lagi ya. Last lah berkenaan dengan hadis. Satu hadis saja tuan-tuan. Satu hadis yang sangat-sangat masyhur, saya pun sama juga, sebelum ni saya pernah bacakan dalam kuliah di sini. Hadis yang terkandung dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah ya, hadis 40 daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad menceritakan daripada Tuhannya, maksudnya hadis qudsi. Qala, berkatalah Allah Ta'ala, berfirmanlah Allah Ta'ala, idza taqarrabal 'abdu ilayya shibran, bila mana seorang hamba datang kepadaku dengan kadar sejengkal, taqarrabtu ilaihi zira'an, Allah Ta'ala akan cepat-cepat datang kepada dia dengan kadar sehasta. Wa idza taqarraba minni zira'an, bila mana hamba itu datang menghadap Allah Ta'ala dalam keadaan sehasta, sejarak sepanjang sehasta, taqarrabtu minhu ba'an, Allah Ta'ala dekatkan dengan dia sedepa. Ya, sedepa. Wa idza atani masyan, bila mana hamba itu datang kepada aku bertaubat, merintih, memohon ampun dalam keadaan berjalan ataupun merangkak, ataituhu harwalah, aku datang kepada dia dalam keadaan berlari. Ini semua ayat-ayat Quran dan juga hadis ini menceritakan peluang taubat. Ya, menceritakan peluang taubat. Maka kalau ikutkan ayat ni tak berapa habis dah ni ya. InsyaAllah huraian seterusnya kita akan kongsikan pada masa akan datang. Tuan-tuan puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, saya ingat cukup sekadar itu saja dahulu. Mohon maaf atas segala silap dan segala salah silap dan segala kekurangan.
Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azima li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.